Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat bertemu, bersiaran dalam alam maya ini, dan kita bermohon kepada Allah SWT semoga kita sentiasa berada dalam rahmat-Nya, dan kita sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dari sebarang musibah, khususnya dalam suasana sekarang ni, pandemik COVID-19 yang terus melanda negara kita. Kita mohon kepada Allah SWT semoga cepat diangkat wabak ini dan kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti sedia kala sebelum-sebelum ini. Alhamdulillah, hari ini saya nak berbicara sedikit tentang apa yang berlaku semasa di negara kita ini, khususnya bagi saya dan teman-teman yang berada di Terengganu, bumi bertuah ini. Beberapa hari yang lepas, iaitu pada kemarin dulu, 8 hari bulan, hari ini 10 Julai. Kemarin dulu telah keluar satu memo yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Maidam, yang merupakan badan ataupun majlis yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam di Terengganu ini, telah mengeluarkan satu memo ataupun perkeliling yang baru berkaitan dengan fasa kedua yang dilalui oleh beberapa buah negeri, antaranya adalah negeri Terengganu, pelan pemulihan negara kan, iaitu disebut sebagai Pelan Pemulihan Negara PPN, fasa kedua. Jadi dalam kenyataan media ataupun memo itu telah dinyatakan bahawa perluasan aktiviti keagamaan di masjid dan surau dalam tempoh fasa 2 Pelan Pemulihan Negara bagi negeri Terengganu ini, antara ketetapan yang telah dipersetujui hasil daripada perbincangan di pejabat agama melalui Mufti Terengganu sendiri dan juga badan-badan yang berkaitan. Akhirnya kita dapat lihat satu keputusan yang disambut begitu baik oleh masyarakat di Terengganu. Bermula daripada semalam, hari Jumaat, Alhamdulillah, kami di Terengganu telah dapat melaksanakan, kita di Terengganu ini telah dapat melaksanakan solat Jumaat secara berjemaah dan solat fardu secara berjemaah mengikut keluasan sesebuah surau ataupun masjid itu sendiri. Alhamdulillah, ini merupakan satu berita yang baik yang disambut oleh masyarakat Terengganu, dan saya juga mewakili rakan-rakan di ISMA Kuala Terengganu, kita menyambut baik arahan yang baru ini. Moga-moga Allah SWT mempermudahkan lagi urusan-urusan kita, khususnya dalam urusan kita untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Jadi yang keduanya, walaupun dalam keadaan begitu, tidaklah bermakna amalan kita sebelum ini ataupun ketaatan kita kepada Allah SWT, kesungguhan kita untuk beribadah itu diragui ataupun berkurangan disebabkan kerana kita terpaksa ataupun ada sekatan yang terpaksa kita ikuti sepanjang tempoh PKP ini, khususnya dalam fasa yang sebelum ini, kita tidak dibenarkan untuk solat secara berjemaah. Ada bilangan-bilangan tertentu AJK masjid ataupun surau saja yang dibenarkan 12. Tidaklah bermakna dengan keadaan itu sebenarnya kita tidak ataupun berkurang daripada sudut ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebenarnya kalau kita fahami
dengan mengambil kira kita mentaati pemerintah kan, kita mengikuti SOP itu kerana kita nak menjaga supaya wabak ini tidak terus tersebar. Sebenarnya dengan kita tidak pergi ke masjid dan surau pada waktu tersebut adalah merupakan tindakan yang wajar dan tindakan yang sepatutnya dinilai sebagai tindakan yang akan mendapat pahala daripada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kefahaman yang sepatutnya yang kita letakkan. Itu yang saya faham, dan itulah yang bila kita berbincang pun dengan orang-orang yang lebih alim berkenaan dengan perkara ini akan mengatakan perkara yang sama. Itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, saya nak sentuh apabila telah berlakunya perubahan terhadap sesetengah negeri, antaranya negeri Terengganu berkenaan dengan aktiviti keagamaan ini. Kita dapat lihat ini merupakan satu berita yang baik. Walaupun sebelum ini ramai, mungkin ada di kalangan masyarakat kita yang mengeluh berkenaan dengan hal ini kan. Kenapa tidak dibenarkan untuk sesetengah daripada kita ataupun orang Islam ini sendiri untuk melaksanakan ibadah dengan cara yang mereka selesa, iaitu pergi ke masjid, ke surau. Waktu pandemik ni lah sepatutnya dibuka masjid dan surau untuk kita menadah tangan, memohon keampunan kepada Allah SWT, semoga diangkat wabak ini. Jadi sekarang ni bila telah dibenarkan, telah dibuka sekatan ini, rebutlah peluang yang Allah SWT telah berikan kepada kita ini melalui ketetapan yang dibuat oleh kerajaan negeri, khususnya kepada rakyat Terengganu. Gunakan peluang ini untuk kita sama-sama mentaati ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah SWT kan, dengan kita solat secara berjemaah di masjid dan di surau, bukan sahaja di waktu Jumaat seperti pada semalam yang mana kita dapat berkumpul, tapi juga solat-solat fardu yang lain. Yang ini yang menjadi satu perkara yang kita kena muhasabah balik. Sebab dimaklumkan antaranya semacam semalam bila dibuka semula masjid, ada di antara rakyat Terengganu khususnya yang tidak ada kekangan untuk pergi ke masjid. Dilihat sebenarnya ada yang tidak pergi ke masjid menunaikan solat Jumaat. Ini yang kita kesalkan. Yang ini yang sepatutnya menjadi muhasabah. Adakah kerana kita menjauhi ataupun tidak bersungguh-sungguh di dalam hal mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, satu demi satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada kita sebelum ini diangkat, ditarik. Dan bila diangkat, ditarik dan kita tak dapat melaksanakan seperti mana sebelumnya, barulah kita mengeluh dan kita menyalahkan orang lain dan sebagainya. Walaupun saya tidak nafikan dalam pelbagai bentuk kita mampu ataupun kita boleh menyatakan pandangan kita, tapi dalam banyak hal sebenarnya kita boleh memuhasabah diri kita sendiri, sejauh mana sebenarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu membantu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita menyatakan menyalahkan orang lain dalam banyak hal. Jadi ini perkara yang menarik yang saya nak sentuh, berkaitan dengan masa lah yang kita laksanakan sembahyang Jumaat, khususnya macam semalam di Terengganu kita telah dapat melaksanakan solat Jumaat. Ini merupakan satu bukti bahawa sebenarnya institusi masjid merupakan satu institusi yang sepatutnya kita suburkan, ataupun institusi surau dan masjid ni adalah satu institusi yang patut kita suburkan. Yang mana sebenarnya masjid dan surau ni dia duduk di bawah bidang kuasa sultan, melalui majlis agama ataupun jabatan agama. Jarang masjid dan surau dicampuri oleh elemen-elemen lain. Jadi institusi ini tidak banyak berubah dengan berubahnya politik negara kita. Sebab itulah dia diletakkan di bawah kuasa sultan. Jadi kita lihat sebenarnya masjid ataupun surau ini mempunyai peranan yang besar. Dan kita dapat lihat apabila kita tak dapat pergi solat Jumaat, misalnya sebelum ni,
kita tak dapat berjumpa dengan ahli qaryah di tempat kita, dan kita tak dapat berhubungan secara langsung dengan mereka sihat ataupun tidak. Di situ sendiri telah membuktikan bahawa hari Jumaat misalnya adalah satu hari yang kita berkumpul untuk kita berjumpa di masjid, untuk kita bertanya khabar, kita mendapat perkhabaran tentang ahli qaryah kita. Jadi menunjukkan bahawa institusi masjid ni adalah satu institusi yang patut kita pertahankan. Macam saya sendiri di tempat saya di Alor Damat ini, alhamdulillah, khususnya di Bukit Bucu, tempat kampung kami ni, sebelum ni tidak ada surau yang di kawasan penempatan kami ni lah. Dia ada beberapa zon di sini. Di zon yang lain ada, tapi di zon di tempat saya tinggal ni tidak ada surau yang berdekatan. Tapi bermula daripada Ramadan yang lepas, apabila surau telah berjaya ni dibina di sini, alhamdulillah kita dapat lihat ahli qaryah di sini berkumpul solat berjemaah di surau, dan kita dapat mengenali, saya sendiri dapat mengenali ahli-ahli qaryah di sini, mengenali jiran-jiran di sini, dan silaturahim itu telah terbina. Begitulah kita dapat lihat bagaimana pentingnya institusi surau dan juga masjid ini di kalangan komuniti umat Islam itu sendiri. Jadi berkenaan dengan itu juga saya nak sentuh, iaitu tentang masa ini, kan. Kita mengeluh sebelum ini kita tidak dapat melaksanakan solat Jumaat lah. Ramai yang sebut berkenaan dengan solat Jumaat. Tapi jangan kita lupakan masa yang kita lalui dalam kehidupan kita ni sebagai seorang Muslim khususnya tidak terhad kepada solat Jumaat itu sahaja. Bahkan perkara ini menarik diulas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya yang bertajuk Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, detik-detik masa dalam kehidupan orang Muslim, orang Islam. Dia menyatakan bahawa sebenarnya ulama-ulama salaf telah membahagikan ataupun meletakkan nama pada setiap amal ibadat yang dikerjakan sepanjang tahun ini. Di sana adanya petanda ataupun mizan, disebut neraca kepada kita umat Islam. Adanya mizanul yaum ataupun neraca harian, iaitu nama yang diletakkan pada solat-solat fardu yang kita laksanakan daripada subuh sehinggalah ke isyak. Kemudian ada juga yang disebut sebagai mizanul asbu' ataupun neraca mingguan, diberi nama pada solat Jumaat yang sekali seminggu kita jumpa. Dan di sana juga ada mizanul am, neraca tahunan, iaitu nama yang diberi kepada amal ibadat puasa yang kita jumpa setahun sekali dalam bulan Ramadan. Dan yang terakhir mizanul umr, iaitu neraca seumur hidup, iaitu nama yang diletakkan pada amal ibadat haji yang kita sebagai umat Islam wajib melaksanakannya sekali seumur hidup sekurang-kurangnya. Jadi menarik bagaimana Dr. Yusuf Al-Qaradawi menceritakan masa ataupun waktu ini adalah sesuatu yang sangat dititik beratkan di dalam Islam, kan. Jadi sebab itulah kita dapat lihat dalam setiap amal ibadat kita ini, setiap fardu yang terdapat di dalam ajaran Islam ini dan segala macam adab-adab kesopanan di dalam Islam, semuanya boleh membuktikan kepada kita betapa pentingnya setiap detik-detik daripada peredaran masa itu sendirilah. Segala peredaran cakrawala, matahari dan bintang-bintang, daripada hasil terbitnya orbit ini berlakulah pertukaran malam dan siang, dan semua ini memberikan perhatian kepada kita tentang masa ini. Dia ulas, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ulas melalui bukunya itu, malam yang gelap gulita ini disinari dengan cahaya matahari ataupun cahaya fajar. Bilal bangun untuk menjalankan tugasnya untuk menyeru siapa yang lalai, yang masih tidur,
supaya segera bangun dan datang menghadap Allah SWT, iaitu melalui solat subuh kan. Kita digerakkan melalui azan kan, iaitu secara khususnya di waktu subuh itu, as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian setiap lidah yang berzikir dan bersyukur kepada Tuhannya itu melaksanakan tugasnya, tugas kerja buatnya, sehinggalah mereka lalai ataupun sibuk dengan kerja-kerjanya. Datang pada waktu yang seterusnya, apabila matahari yang tegak di tengah langit mulai beredar dan condong, manusia yang lalai itu tadi dengan urusan-urusan mereka bergema pula seruan takbir di saat kesibukan itu untuk memberitahu kepada kita telah sampai waktu seterusnya untuk kita menghadapkan diri kita kepada Allah SWT melalui solat zuhur. Semua manusia meninggalkan pekerjaannya dan berkumpul sekali lagi, khususnya kepada orang lelaki, kita akan solat berjemaah. Sebab itu merupakan fardu kifayah mengikut mazhab kita. Ada dua pandangan lah. Pandangan yang paling ringan pun sunat muakkad. Tapi pandangan Imam Nawawi di mazhab Syafi'i ini, dia adalah merupakan fardu kifayah. Kita dituntut untuk wajib untuk kita melaksanakan secara berjemaah kan. Jadi kita berkumpul sekali lagi untuk solat fardu zuhur. Kemudian manusia teruskan kehidupan mereka dalam urusan mereka itu. Akhirnya matahari terus beredar sehingga separuh condong. Naungan bayangannya telah mulai melebihi daripada had paras panjangnya, menandakan kepada kita telah masuknya waktu solat asar. Dipanggil sekali lagi untuk kita berkumpul di masjid atau musurau untuk kita menunaikan solat asar. Masa terus beredar, matahari terus mula menghilangkan wajah bulatannya di permukaan lautan. Suara azan mula bergema sekali lagi, kali keempat dalam pada hari itu, untuk menandakan sebenarnya telah berakhirnya siang dan bermulanya malam yang baru. Dengan ini tibalah waktu maghrib kan. Kita pun melaksanakan solat fardu maghrib. Dan sang suria ataupun matahari ini tadi terus menghilangkan diri ke dasar lautan, dan cahaya sinaran matahari itu terus hilang daripada penglihatan kita. Di kali yang kelima, berkumandang pula suara azan, menandakan kepada kita hari itu telah berakhir dengan solat fardu isyak. Jadi begini situasi yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Muslim itu dimulai daripada ibadat solat subuh itu dan diakhiri dengan ibadat juga dengan solat isyak. Seolah-olah dia kata Muslim ini hidup di antara dua solat, iaitu solat subuh dan juga solat isyak. Dan bersilih gantinya masa seorang Muslim berulang kali dapat berada di samping Allah SWT. Dan dihuraikan, dilanjutkan perbincangan, disebut hari berganti hari dan akhirnya kita melalui dalam masa seminggu, kita berjumpa pula ataupun dipanggil sekali lagi dalam seruan azan untuk kita sama-sama melaksanakan solat fardu Jumaat. Iaitu menandakan sebenarnya kita telah melalui seminggu kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan sepanjang hari itu pula, bila berlalu sepanjang minggu, kita berjumpa dengan salah satu bulan dalam tahun itu, iaitulah disebut sebagai bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan yang di dalamnya kita melaksanakan ibadah yang khusus lah. Sebab tu disebut dalam beberapa hadis, antaranya man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan yang berpuasa di siang hari di dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, akan diampunkan dosa dia yang lalu kan. Dan barang siapa yang mendirikan malamnya dengan solat sunat, khususnya tarawih, witir dan sebagainya, dengan penuh iman dan ihtisab, akan diampunkan dosanya yang lalu. Jadi begitu sebenarnya berlalunya masa, minggu demi minggu, sampainya kepada bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya kita melaksanakan ibadah Ramadan ataupun ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, yang benda ini berlaku setahun sekali.
Dan apabila bulan terus berlalu, akhirnya kita akan sampai kepada bulan Zulhijjah yang tak lama lagi kita akan lalui. Dan di sana adanya ibadah yang kita perlu berkumpul, umat Islam berkumpul setahun sekali ataupun seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali, bagi diri dia lah, bagi setiap individu itu, dia akan berkumpul ataupun dia akan berjumpa dengan saudaranya yang lain daripada seluruh pelosok dunia sekali untuk mengerjakan ibadah haji yang masih sekarang ni kita tidak tahu lagi lah sejauh mana dengan situasi semasa ni. Namun di waktu yang lain ataupun di waktu biasa yang tidak adanya COVID ini, perkara tu kita dapat laksanakan. Kita dapat berkumpul di dalam di Mekah, di Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi begitu sebenarnya bagaimana cantiknya masa kita disusun kan. Sebab tu disebut sebagai mizanul yaum, adanya neraca harian, adanya mizanul asbu', neraca mingguan melalui solat Jumaat itu tadi, neraca harian melalui solat-solat fardu. Kemudian mizanul am, neraca tahunan kita yang kita bertemu dalam bulan Ramadan yang telah berlalu pada bulan Ramadan yang lepas. Dan setiap daripada kita akan melalui mizanul umr, neraca seumur hidup untuk kita berkumpul ketika kita melaksanakan ibadah haji. Jadi perlu untuk saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada teman-teman yang menonton, di samping kita bersungguh-sungguh, alhamdulillah, mungkin sebelum ni kita tak dapat untuk solat fardu Jumaat, ramai yang menyatakan pandangan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita dah diangkat, khususnya di Terengganu ni kita dapat melaksanakan solat Jumaat. Jadi kita bersungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawab kita ini sebagai bukti sebenarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Seperti mana dalam sebuah hadis kita faham, orang beriman ni dia adalah orang yang sangat hebat, menakjubkan urusan dia kan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Sungguh ajaib, menakjubkan urusan seorang mukmin ni, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak dapat didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Jadi waktu kita diuji sebelum ni, kita tak dapat melaksanakan solat fardu Jumaat, kita bersabar. Sabar kita itu kerana kita taat kepada ulil amri, kepada pemerintah. Bukan kerana kita nak melanggar arahan agama kita, bahkan sebenarnya kita menuruti perintah ulil amri melalui orang-orang yang telah ada autoriti, mufti dan sebagainya. Kita mentaati perintah tersebut dengan kita tidak ke masjid dan ke surau, dan kita sabar. Mungkin kita boleh melepasi ujian tersebut waktu kita susah, tapi belum tentu kita dapat melepasi ujian tersebut waktu kita senang kan. Dan sekarang ni bila telah diangkat pada sekatan-sekatan tersebut, inilah waktunya untuk kita buktikan bagaimana kita bersyukur, kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bukan sahaja pergi melaksanakan solat Jumaat. Ada yang di antara kita yang na'udzubillah, yang tidak melaksanakan solat Jumaat, yang ini sangat mengecewakan. Tapi bagi kita yang alhamdulillah telah pergi melaksanakan solat Jumaat, saya nak mengajak kepada diri saya dan kepada semua untuk kita sama-sama lanjutkan lagi ketaatan kita ini dengan kita melaksanakan solat fardu secara berjemaah pula di masjid dan di surau kan. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi tadi, neraca kita sebagai seorang orang Islam ini bukan sahaja dinilai berdasarkan mingguan melalui solat Jumaat itu, bahkan sebenarnya kita ada juga neraca secara harian yang kita lalui daripada subuh sehinggalah ke Isyak.
Jadi dengan tidak adanya sekatan kepada beberapa negeri ini, terutamanya negeri Terengganu, bagi negeri yang masih lagi ada sekatan, teruskan ketaatan dengan cara kita mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh badan yang berautoriti. Adapun negeri-negeri yang telah dibenarkan ni, teruskan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan fardu, solat fardu ini secara berjemaah di masjid ataupun di surau. Jadi saya menyeru kepada diri saya dan kepada semua yang menonton rancangan ini ataupun siaran ini, untuk kita sama-sama mengambil peluang ini untuk kita mendekatkan diri pada Allah SWT, menadah tangan dengan menjaga SOP lah. Pergi ke Masjid Nasrul, menjaga SOP, jarak dan sebagainya. Kita memohon kepada Allah SWT semoga diangkat wabak ini dengan secepatnya lah. Dan ini merupakan satu medan untuk kita muhasabah balik diri kita, sejauh mana sebenarnya hubungan kita dengan Allah SWT. Adakah apabila ada sekatan, ada halangan untuk kita melaksanakan sesuatu amal ibadat kita ini, kita cepat untuk menyalahkan orang lain di atas bolehan untuk kita melaksanakan ibadah itu seperti mana biasa. Tetapi bila telah terangkat sekatan ataupun halangan tersebut, kita tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya na'udzubillah, ataupun kita tak mahu lagi kita berhadapan dengan situasi di mana kita tak dapat melaksanakan ibadah ini seperti mana yang sepatutnya kita laksanakan. Jadi saya menyeru pada diri saya dan kepada semua untuk kita sama-sama mengambil peluang ini, beribadahlah secara seperti mana yang sepatutnya. Kita imarahkan masjid dan surau kita secara solat fardu. Moga-moga Allah SWT menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada musibah yang melanda negara kita khususnya dan kepada dunia secara amnya. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga dengan perkongsian ini dapat menyuntik semangat kita, kefahaman kita untuk sama-sama kita beramal dengan lebih baik lagi, khususnya dalam usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.